والأملاك سمع وبلوغ من سمع وكل هذا من الشيء بكل صور قدره لي وطريق الإنسان وكل مسائل أكرمي فأسرني وأنا بفقد على الرضا والوفاء والرضا وسلم وتغنية وتقبل تكفاني كأس برحمة وفاني وعلى أن شكورا وكن على بلائي صبورا وكن أمري بالقضاء وكبرت المقدور فأعلم فقط له سيد نبي تسلم والكسدين نسكنا أولها وأمسك من أجوالي بالجد والإيمان في الأسعاد وفي الوجه على الهوام إلي أسلمي برجل لا يجاوز فكما أهلي فكمان وكبذل رب أكبر إيمانك بشرك ومدل الأمى ودل غريبا رحيما وما ولد بالله على تمامي وأفضل الصلاة والسلام على نبي شيخ الختم وآله وصحبه الكريم على كل وجه وآله وصحبه الكريم. Tak habis gelap. Kena tak habis. Makan sambil belajar. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa ma yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wahia, situ dah. Wahia dan ia sifat ma'ani itu sab'atun, ialah 7. Nah, ini 7 ni di atas jalan tafsili lah. Nah, di atas jalan tafsili. Adapun di atas jalan ijmali itu tak terhingga lah banyaknya. Hanya Allah Ta'ala jua yang maha mengetahui berapakah sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Dia kalau orang panggil sebut sifat di zat Allah Ta'ala tu kena ke ma'ani selalu dah lah. Gitu. Dah? Kena ingat itu. Kemudiannya kena tahu juga ma'ani ni bukan tertentu kepada zat Allah Ta'ala juga. Jangan kita kata sifat ma'ani ni hanya Allah Ta'ala. Sifat kita makhluk ni pun ada juga. Ma'ani. Tapi ma'ani kita tu pasang Arab yang menupai pada jirim kita lah. Hanya sama pada nama tapi hakikatnya berbeza. Tu. Takut kita tu lepas pandai situ. Artinya tu nama sifat tu ma'ani. Nama sifat tu nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawi. Kita beri sifat. Adik kita pun ada juga salbiyah. Macam kita tu pakir. Arti salbiyah tu untuk kita. Sifat salbiyah untuk kita orang panggil tu pakir. Apa? Tidak ada harta. Tidak ada harta. Sabatun wahya dan ia ma'ani itu sabatun 7 atas jalan tafsili lirra'i, bagi orang yang menilik. Apa makna ar-ra'i? Ay an-naziri, orang yang menilik, orang yang memerhati. Al-muta'ammili, yang berhati, muta'ammil mencermati, gitu. An-naziril muta'ammili, orang yang menilik. Orang yang tilik, perhati, yang teliti. Boleh juga gitu. Tu. Itu hanya darurah syai'i lah. Tu. Jadi sifat ma'ani ini ada sab'atun 7 lirra'i, bagi orang yang an-naziril muta'ammili, bagi orang yang tilik, perhati dengan cermat, dengan teliti. Itu maksud. Tu. Ataupun boleh kita kata lirra'i, bagi orang yang menilik, yakni sab'atun ni. 7 sifat ma'ani ni. Kalau dibukakan hijab bagi ra'i, nescaya ra'i itu dapat boleh melihat lah. Sah ayyura, bahawa dilihat. Sah juga dapat ditilik, boleh dilihat. Kenapa? Karena sab'atun 7 sifat ma'ani ni sifat yang wujudiyah, sifat yang bahasa sungguh lagi ada di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti dapat nampak sifat-sifat ma'ani ni. Gitu. Tu. Maka bila sebut kata sifat ma'ani, maka makna yang dikehendaki ialah wujudiyah. Wujudilah. Tu. Walaupun ada orang panggil sebutannya kena kepada masdari, tapi nak dengan makna ismi. Sebagaimana kita sebut dah tadi. Sya'a indal mutakallimi. Sya'a indal mutakallimi. Masyhurlah di sisi ulama kalam ni.
Isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Bila sebut kata sifat, jadi sifat ni kena ke ma'ani. Tu kena ke ma'ani. Bukan umum tu. Karena sifat hak sengerti ada di zat Allah Ta'ala tu ialah ma'ani. Ada pun sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, itu sungguh je. Bukan ada di zat dah. Faham tak? Jadi isti'malus sifat bimaknal ismi. Masyhurlah di sisi ulama mutakallimin, bila disebutkan sifat ma'ani tu hendaknya makna ismi. Dunal masdari, bukan makna masdar. Ke makna masdar. Tu. Karena masdar tu ma dalla 'alal hadas. Barang yang menunjuk di atas hadas. Tak ada benda lah, amrun i'tibari. Sedangkan ma'ani ni sifat yang wujudi, bukan ada benda, bukan amrun i'tibari. Ada diri benda, ada maknan. Satu makna yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti nampak. Di sinilah khilaf di antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah. Tu. Buka dalam kitab Fathil Mubin karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, syarah bagi Arba'in Nawawiyah. Al-Arba'in Nawawi itu hadis yang kedua kalau tak silapnya. Imam Ibnu Hajar sebut di antara perkara-perkara yang tidak dikafirkan, tidak dihukum kufur oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ialah mereka-mereka yang mengingkari benda hak bahasa bukan daruri. Bukan daruri, bukan benda hak mudah. Mana? Kana fil mu'tazilati, seperti menafi oleh puak Mu'tazilah akan mabda'is sifat. Tu. Nafi puak Mu'tazilah akan mabda' bagi sifat. Ni nak cerita kata bahawasanya ahli sunnah wal jamaah, kaedah dia. Kaedah ahli sunnah wal jamaah ni menisbatkan mabadi'us sifat. Segala mabda' bagi sifat. Pucuk humbi. Bukan nak makna asar. Bukan nak makna samarah. Au ta'alluqat, bukan makna ta'alluq. Kalau kita kata kudrat. Kudrat makna ta'alluqat apa? Makna ta'alluq, berkuasa. Makna asar as-samaratus sifat maknanya kuasa. Bukan nak makna tu. Karena hak tu tak ada siapa dia ingkar. Kalau siapa dia ingkar Allah Ta'ala berkuasa dan kuasa serta mengisbatkan lawannya lemah, kafir orang itu bi ijma'il ulama. Ada pun hak diingkari oleh Mu'tazilah tu bukan berkuasa dan bukan kuasa Allah Ta'ala, tapi berkuasa tu. Itu makna sifat. Itu makna mabda' bagi sifat. Mabadi'us sifat. Kenapa hal gitu? Itu jalanan hak pada kita. Syekh pada kita terai jelas lah. Itu cara hak patut kita orang ahli sunnah wal jamaah kena faham betul gitu. Ada pun kita nak mengajar yang kampung tu, tak ada hak lah kalau kita tak nak menerai siapa hak tu. Summa kemudian fassaraha, mentafsir, menghurai, mensyarah, meneranglah oleh nazim akan dia akan ma'ani tu biqaulihi, dengan katanya kata nazim, biqaulihi biqaulin nazimi, dia kata mana? Ai ilmuhul muhitu bil asya'i. Dia start dengan ilmu dulu ini nak menunjuk kata Syekh Ahmad Dardi ni orang tasawuf. Kita dah sebut sama kan? Dia kalau ulama akidah, ulama tauhid, nak faham tak? Ulama kalam lain, ulama tauhid lain. Ulama kalam ni ulama mangkul dan makul. Ulama seumpama kita kata Jalaluddin Ad-Dawani, Al-Kalambawi, itu tokoh-tokoh, tokoh-tokoh kalam dia panggil, ulama kalam. Abduddin Al-Iji, ayalah tu. Tu adalah kitab Syuruhul Mawaqif. Tu ulama kalam. Ulama kalam ni mana ulama-ulama yang mengarung dengan dalam fi ghawamidhi ilmil kalam. Mengarang karangan dia tu mengarung, mengharungi ataupun
masuk secara mendalam, membahaskan benda-benda yang rumit dalam ilmu kalam. Itu dipanggil ulama kalam. Kalau ulama akidah, ulama tauhid, dia mengarang kitab-kitab tauhid ini untuk orang awam. Dia tinggal hak ghawamidhi ilmil kalam tu dia tinggal. Karena hak tu tidak fardu ain, fardu kifayah. Dia hak wajib-wajib. Nah, faham tak? Itu dia panggil ulama akidah, ulama tauhid. Ya sikit, tiap-tiap ulama mutakallimin tentu dah ulama akidah. Tapi tiap-tiap ulama akidah belum tentu ulama mutakallimin. Faham tak? Lepas tu kemudiannya ada ulama sufi, tasawuf. Dalam membilang sifat ma'ani Allah Ta'ala, kalau ulama akidah, ulama tauhid, menulis kitab tu untuk orang awam. Contoh seperti kita mengaji kitab Faridatul Faraidi. Nah, kitab Ummul Barahi. Nah, kitab-kitab ni memang untuk orang awam, orang mubtadi. Maka bila ditulis sifat ma'ani itu, yang pertama dibilangnya ialah kudrah. Kenapa? Karena kudrah ni dilalatul fi'li, apa? Pengertian dia secara terus oleh orang awam. Berapa dekat dengan kita? Dekat. Secara pelaturan akalnya, kita nak tahu apa hak Allah Ta'ala tentu dan Allah Ta'ala nyata di ilmu dia sedia kala. Itu apa hak berlaku di kita sekarang? Tak? Tanjizi hadis dengan sifat kudrah. Jadi apa hak berlaku di kita baik buruk, itu nyata kata Allah Ta'ala yang buat. Berlaku ta'aluk tanjizi hadis bagi sifat kudrah. Artinya apa Allah Ta'ala buat tu tentu, pasti dah dia tentu sedia kala. Tanjizi qadin dengan sifat iradah. Apa dia tentu tu, pasti dah dia nyata sedia kala dengan sifat ilmu dia. Tanjizi qadin bagi sifat ilmu. Apa tak? Kudrah, iradah, ilmu. Tu. Kita Miftahul Muri. Itu semua tu jalan tu. Kita akidah tu, kita tahu. Kita nak mengajar ke apa guna kita tu. Kenapa iktibar orang manusia ni dia jelas apa? Kudrat Allah Ta'ala. Nah, ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Jelas nampak. Maka kudrat iradah ilmu. Kalau ulama kalam, dia akan mula dengan sifat hayat dulu. Tu cuba tengok kitab Baqarah. Kitab Baqaratul Amani itu Syekh pada Mekah, dia mula orang panggil tulis sifat ma'ani yang pertama ialah hayat. Kenapa? Karena makul, secara akalnya terhenti sifat kudrat iradah ilmu tadi itu pada diri seorang, mesti seorang itu hidup. Gitu. Kalau mati boleh? Kalau mati boleh bersifat kudrat iradah ilmu boleh? Tak boleh. Tu. Orang tu nak bersifat kudrat iradah ilmu, pasti dia kena hidup. Maka kerana tu dibilang hayat dulu. Hayat barulah dibilang hayat kudrat iradah. Lagu tu. Itu cara tilik. Kerana mengikut ulama makul. Ulama makul. Kalau ulama tasawuf, dia bila sifat ma'ani ilmu dulu. Ilmu dulu. Kenapa? Karena iktibar apa? Iktibar segala sesuatu ni nyata secara tanjizi qadim dalam ilmu Allah Ta'ala. Ni syu'un. Dalam istilah ulama tasawuf dia panggil syu'un. Ataupun dalam istilah ulama usuluddin dia panggil a'yanun sabitah. A'yan mana beberapa diri-diri perkara yang sabit sungguh dalam ilmu Allah Ta'ala. Tu macam nampak bila sedia kala nak baru ada dah. Tapi nampak ni muka lagu ni, mata lagu ni, rambut begini, kecilnya begini, besarnya begini, nanti tuanya begini, baik buruk bini dengan siapa rezeki. Tuhan nyata berlaku dah dalam ilmu Tuhan. Dalam ilmu Tuhan tu kita tu sedia kala dah. Mau kata kita koding pula dah. Kita tu barulah. Sungguh kita tu dalam ilmu Allah Ta'ala sedia kala. Faham tak? Sungguh kita. Bukan ada kita lah. Ada dah dalam ilmu orang. Itu salah faham tu. Salah faham pokok mutasawwifah, pokok tasawuf. Salah faham. Mana? Tuhan buat makhluk ni sekalikum. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bila menghendaki oleh Allah Ta'ala ke suatu, maka dikata pada suatu jadi, maka jadi.
Popok ni kata mana? Kita ni pak jadi dah. Seketok. Mana duduk mana ada tu? Dalam ilmu Tuhan. Lepas tu zahir seka. Tak betul tu, tak betul. Itu pok mutasawwifah. Pok bersupi-supi diri. Nah. Lepas tu hak betul mana? Kita tu sungguh dah dalam ilmu Allah Taala. Sungguh tu seakan-akan ada. Seakan-akan ada bukan ada dah. Seakan-akan ada lagu mana? Batai hidung kita kepek lagu ni Tuhan tahu sedia kala tak? Sedia kala lagi ni dah. Bukan tahu kepek lagu tu, tiba-tiba tubik kepek lagu ni. Jahil tu hari kita. Sebiji gini dah Tuhan tahu. Putus step saling tak tupah. Kalau cakap mudah gitu. Tak? Jadi ulama tasawuf bila dia bila sifat 20 tu pasti dah orang panggil dia bila sifat ma'ani ilmu dulu. Tak percaya cuba buka kitab Risalah Al-Maimuniyah. Kita daurah dengan orang benang tak ada khatam tu kan. Ataupun Syarah Jurumiyah. Ibnu Ajibah. Tu pun bila sifat ma'ani ilmu dulu. Kenapa tu tasawuf lah ke tu? Samalah dengan Nazim Syekh Ahmad Dardi. Karena dia tokoh tasawuf juga, maka bila membela sifat 20 walaupun cakap dalam bidang dalam medan ilmu usuluddin, ilmuhu yasta'ril dengan ilmu dulu. Summa kemudian fassaraha mentafsirlah oleh Nazim akan dia sifat ma'ani itu biqaulihi dengan katanya nazimi ilmuhu. Itu harfu tafsiriyah lah. Tafsir pada kata summal ma'ani. Summal ma'ani sab'atul lirra'i. Apa ma'ani yang 7 bagi orang yang benar-benar menteliti, memerhati dengan cermat? Iaitu ilmuhu, ialah ilmunya, ilmu Allah Ta'ala. Tu. Apa ilmu saja tak? Wa ma'utifa alaihi, dan barang, yang ini sifat-sifat utifa yang diatofkan alaihi di atasnya alal ilmi. Mana? Minas sifatil ma'ani kullilah, daripada segala sifat-sifat ma'ani semuanya sekali. Dhabit itu. Alaihi alal ilmi ay minas sifatil ma'ani kullihi. Daripada segala sifat-sifat ma'ani semuanya sekali. Jadi kehendak dengan kata ilmu itu pengetahuan. Itu hak Syekh pada yang kita ajar. Pengetahuan. Karena mabda' bagi mengetahui. Mabda' bagi tahu. Dan mabda' bagi mengetahui itu ialah pengetahuan. Ada satu sifat namanya pengetahuan di zat Allah Ta'ala. Yang mana samarah bagi sifat. Samarah bagi sifat pengetahuan itu tahu. Dan ta'alluqnya ialah mengetahui. Mengetahui itu banyak. Bukan Allah Ta'ala tahu satu je dah. Hak satu tu apa? Pengetahuan tu satu. Allah maha mengetahui segala perkara dengan bersepakai di zatnya satu sifat pengetahuan. Kemah lalu dah. Kemah. Kita kena kemah lah dengan tarik pada MK. Tu. Kemah belakang. Dah cuma ada 2-3 ekor. Sini. Ya bukan tak kemah. Cuma yang nak mengetahui dengan secara betul lagi. Tak ada apa. Baguslah. Sebab kadang-kadang orang mengaji tarik pada pun tak kemah juga. Contoh dalam kitab ni, nanti saya nak sah dalam Asasul I'tiqad ni. Nanti mana ambil pen dah. Tak buku Rais kan lagi. Contoh sifat kala. Dulu duduk mengaji, dia bunyi lagu ni kan. Sifat kala nanti kita akan baca daurah private tu. Saya ngaji nak mau itu dia ni. Ini kata dah. Dan kena kita i'tiqad kata ada pada Tuhan itu kalam, iaitu perkata. Maka pasal inilah berkata-kata Tuhan akan apa-apa perkataan yang ia Tuhan nak berkata. Dulu saya mengaji dhabit ni kata maksud perkataan yakni kalam lafzi. Tak betul ni. Ni saya mengaji dengan murid Tok Dia sendiri. Tahu mana tak betul? Tahunya di kitab Tabiin Katibil Muftari karangnya Tok Dia sekarang. Dia duduk kelahi dengan Tok Guru Haji Ali Jambui. Tok Haji Jambui kata perkataan ni ialah kalam lafzi. Tak kena. Tok Dia kata kalau kalam lafzi bermakna kalam lafzi kodeng. Kodeng tak kalam lafzi? Tak kodeng. Kalam lafzi apa? Ibarat daripada huruf suara yang dijadi oleh Allah Ta'ala. Kena tagangnya sifat kudrat. Betul tak? Tu. Lepas tu apa-apa perkataan yang ia Tuhan nak berkata tu apa maksud? Kalam nafsani.
kalimatun nafsaniyah tu. Kena kepada ta'alluq tanjizi qadim. Ni nak ayat ni. Jadi kadang-kadang kita ngaji gitu tak sedap juga kalau tak ada balah. Kena ada balah. Berkelahi. Bila berkelahi itulah baru kita nak kaji balik, buka balik, kita ngaji dhabit lagu mana. Oh, tak betul mula. Tu. Jadi kita tu tak boleh semata-mata berharap dengan tok guru. Kerana tok guru tu mungkin salah. Main ngajar pagi sampai malam ni mungkin betul, mungkin salah. Kena pula kita bahas sama-sama budak-budak. Budak-budak kena bahas sama budak-budak. Mana dia mau faham? Dia mau faham kat mana itu? Rojok pula kita. Tengok. Pertamanya sifat ilmu, sifat pengetahuannya Allah. Wama dan bara ini sifat-sifat ma'ani lah. Utifa yang diatafkan alaihi di atasnya, di atas ilmu. Ay minas sifatil ma'ani kulli. Pengetahuan Allah Ta'ala tu sifat bagi ilmu. Al-muhitu bil asya'i. Maknanya ilmuhu, bermula ilmunya Allah Ta'ala tu muhitun, meliputi ia. Meliputi ia bil asya'i. Akan segala sesuatu, bagi tiap-tiap sesuatu. Asya, semua sekali benda. Mana asya sini maknanya minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Habis segala sesuatu. Itu maknanya kulliha. Takkid pada kata asya tadi. Segala sesuatu tu ada apa? Apa? Wujudi saja kah? Tidak. Semua kulliha, semua sekali. Sebab tu syai' pada ilmu, syai' pada kudrat beza tak? Beza. Syai' pada kudrat, syai' pada ilmu, syai' asya' pada samak bahasa sama tak? Beza. Innallaha bikulli syai'in alim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tu. Lagi? Apa lagi? Ada tak? Wallahu syai' sama bahasa ada tak? Ada tak? Innallaha sami'un basir. Innallaha bi kulli syai'in alim. Carilah di dalam Quran. Jadi nak ceritanya syai' pada samak basar kena kepada wujudi. Syai' kepada dalam kudrat kena kepada mungkinat. Betul tak? Syai' dalam ilmu kena kepada semua. Wajib, mustahil, jaiz. Kena habis. Itu. Kulliha, semua sekali takkid tu. Nak muat. Maknanya muhitun tadi tu, meliputi tu ihatatit tamah. Tu ihatatit tamah. Ihatatit tamah mana meliputi secara sempurna bi kulli syai'in, dengan segala sesuatu. Tu. Tu meliputi itu ihatatit tammati. Meliputi akan sebagai meliputi yang apa? Sempurna, melengkapi bi kulli syai', dengan tiap-tiap sesuatu tadi. Kulliha, semua sekali. Apa kulliha? Wajibiha, badalah. Wajibnya asya. Tu wajibnya asya. Wajaiziha, jaihnya asya. Wa mustahiliha, dan mustahilnya asya. Tak kira. Tuhan tahu benda wajib, Tuhan tahu benda jaih, Tuhan tahu benda mustahil. Tahu lagu mana? Muafakat dengan benda apa? Tuhan tahu benda wajib, atas jalan wujudnya. Tuhan tahu benda jaih, atas jalan jawahnya. Tuhan tahu benda mustahil, atas jalan istihalahnya. Gitu. Tu bukan Tuhan tahu benda mustahil ada, bukan. Ini. Tu gitu. Artinya muafakat dengan benda. Muafakat dengan benda. Macam tadilah. Macam ada orang private ada.
Falaisa muraduhu, maka bukanlah dikehendaki nyonya ilmu tu bil asya'i, dengan segala sesuatu al maujudati yang ada faqat sahaja. Bukan Tuhan tahu tu benda ada saja, dak. Tuhan tahu belaka-belaka. Tu syai' pada sifat ilmu tu bukan tertentu pada benda ada saja, bukan. Kalau benda ada mana? Benda wajib dan sebahagian daripada benda ja'i. Itu orang panggil benda ada. Karena ja'i itu terima ada, terima tak ada. Wajib terima ada semata-mata, tak terima tak ada. Mustahil terima tak ada semata-mata, tentu tak terima ada. Nah, itu. Jadi bukanlah maksud syai' asya' tadi itu benda ada saja, bukan. Itu. Falaisa muraduhu, maka bukanlah yang dikehendaki nyonya ilmu tu bil asya', mengetahui dengan segala sesuatu tu al maujudati faqat. Bukan maksud Allah Ta'ala tahu tu benda ada saja, tidak. Tuhan tahu belaka benda ada, Tuhan tahu atas jalan ada. Kalau ada tu bahasa wajib, Allah Ta'ala tahu atas jalan mesti. Kalau ada tu bahasa jaih, terima ada, terima tak ada. Tuhan tahu atas jalan jawaz. Mana? Terima, tahu kata apa? Berlaku atau tidak berlaku. Tahu kata ada, dan tidak ada. Kalau benda tu bahasa tidak ada, Tuhan tahu atas jalan dak. Lagi tak ada. Contoh. Tu. Kama, seperti mana barang. Huwa, bermula ia barang. Barang ini maknanya apa? Sifat ilmu tu lah. Huraian ilmu tu. Gitu. Ada. Tak ada. Tak ada. Kama, seperti mana barang huwa, ya ia barang tu al muta'arafu indahum. Tu yang yang dibuat ta'rif, yang dibuat kenalkan, yang dibahagikan indahum, di sisi mereka itu, ai indal ulama lah, di sisi mereka itu ulama mutakallimin. Dah habis itu. Wa huwa, dan ia ilmu tu sifatun, satu sifat. Tengok. Jadi kena tak kalau kita terjemah ilmu artinya mengetahui. Mengetahui itu apa? Satu sifat. Tak kena tu. Betul tak? Mengetahui itu satu. Gapo Tuhan tahu hak satu tu? Tuhan tahu ada fawahim di pondok ni, lepas tu hak lain tak tahu lah. Bodoh Tuhan lagi tu. Tak? Mengetahui tu banyak benda Tuhan tahu belaka. Tahu tu pula atas jalan juz'i, bukan kulli dah. Tu nak tubik depan falsafah tu. Falsafah kata Tuhan tak kulli ya. Tuhan tahu pasir di patah tahu. Berapa butir pasir di patah tak tahu. Kafir pun ni. Kafir. Tuhan tahu belaka-laka dengan jalan teliti sosok kagak. Itu. Jadi ilmu tu satu je. Apa arti ilmu? Mengetahui. Mengetahui itu satu je. Kena tak gitu? Pening kita duk ngaji sifat 20 pak mampu tak bahaya gitu. Jadi ilmu artinya pengetahuan. Pengetahuan tu apa? Sifatun. Satu sifat. Ada. Azaliyatun. Ya bahasa sedia kala. Azaliyah tu kena kepada definisi ulama yang mengatakan qading azali tu hak tullah ya tu. Bahaya tak? Tu. Karena kalau kita kata apa dia azali yang qading ni ada khilaf pendapat ulama. Ulama yang mengatakan qading azali itu taraddud, itu qawi rajih. Artinya tak kira benda ada ke benda sungguh ke, kasar ke tidak ada permulaan bagi ada, qading azali. Tapi qawi yang marjuh kata qading azali ni umum khusus. Mana? Benda qading ni pasti benda ada. Benda qading lebih khusus daripada azali. Benda qading itu benda ada yang tidak ada permulaan bagi ada. Tapi azali ni masuk habis. Benda ada ke, benda sungguh ke, nak tak kira. Kalau gitu di sisi qaul yang marjuh, tiap-tiap qading pasti azali tak? Pasti azali. Tiap-tiap azali belum tentu qading. Mana? Seperti
sifat-sifat hak sungguh saja, nafsiyah, salbiyah, maknawiyah. Itu boleh dipanggil azali, tak boleh dipanggil qadim. Wahwa dan ia sifat ilmu ni ialah pengetahuan ni sifatun, satu sifat. Azaliyatun ay qadimatun, yang sedia kala. Tu dia sebut cukup lah, masuk habis lah tu. Baqiyatun, tu macam dalam kitab apa hak kita mengaji tu? Nuruz Zalam. Tu sifat yang sungguh lagi ada, sedia kala, kekal selama-lamanya, tak serupa dengan sifat pengetahuan kita, lagi pula tak berajak pada zat lain untuk menjadikan sifat pengetahuan itu di zat dia, lagi pula pengetahuan itu satunya. Satu je. Lepas tu duduk di mana sifat pengetahuan itu? Qaimatun fi zatillah. Ada di zat Allah Ta'ala. Habis itu. Tu nak cerita sifat. Lepas tu apa orang panggil tiga sifat ni? Ni orang panggil nak cerita ta'alluq ni. Tankashifu, yang terbukalah. Inkishah tu makna terbuka asalnya. Tankashifu biha, yang terbukalah dengan dia. Bolil mulabasah, dengan bersepakai, bukan bolil alat dah. Tankashifu, terbukalah dengan dia, ini dengan bersepakai Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat pengetahuan tu. Terbuka apa? Al-mawjudatu, oleh segala benda-benda yang ada, wal ma'dumatu, dan segala benda-benda yang tidak ada. Tu tapi murak dengan yang kasyifu. Yang kasyifu kau tan kasyifu ni. Apa? Tan kasyifu. Badalnya yang kasyifu tak? Apa yang molek? Dalam itu yang kasyifu, tan kasyifu. Babi tengok dalam tu. Al-muradu bil inkishafi, maksud dengan kata inkishaf, terbuka tu namanya tamyizu wattidahu, nyata. Tu. Min itlaqi sabab wa iradatil musabbab. Gitu dah rasanya. Tu sebut sabab tapi naknya musabbab. Dengan sebab terbukanya nyata. Laut dalam bawah saji tu nyata tak kalau tak buka? Nyata tak kalau tak buka nampak? Nyata tak? Laut apa makan malam ni? Tengok dalam saji tu. Tak nampak dia kata. Pak buka. Nyata tak? Nyata. Bila terbukanya nyata. Tu. Sebab buka nyata. Boleh juga gitu. Ataupun min itlaqil lazim wa iradatil malzum pun boleh. Itlaq lazim naknya malzum. Apa? Lazim daripada bukanya nyata. Jadi yang tankashifu biha nyata. Begitu lalu boleh. Inkishah bermakna ittidah. Nyata. Bukan nak makna buka makna sebelum tu tutup tak nyata. Berat kalau main gitu. Tu kenapa yang molek tu? Dalam tu ada yang sebut tu. In qulta at-ta'biru biyang kasyifu tu, biyang kasyifu atau biyang kasyifu tu orang panggil hikayat, harakat hikayat lah. Yuhimu hudusul inkishah, memberi waham baru terbuka. Betul tak? Iyalah, kerana fi'il mudhari' kan? Li annal mudhari'a yadullu 'alal hali wal istiqbal. Betul tak? Menunjuk di atas hal dan istiqbal. Tapi bukan nak makna gitu. Jangan kata, kalau gitu tutuplah sebelum tu. Terbuka. Bila terbuka? Bila terbuka barulah Tuhan kata, lagu ni nampak muka. Gitu tak? Tak. Jadi nak inkishaf bermakna ittidah. Nak makna gitu. Terbuka dengan maknanya nyata. Jadi pasal makna nyata sedap sikit. Wahwa, dan bermula ia sifat pengetahuan tu sifatun, ialah satu sifat azaliyatun yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala, yang kasyifu biha atau tankasyifu biha, nyatalah dengan dia. Gitu. Dengan sifat ilmu tu nyata apa? Al-mawjudatu, oleh segala benda-benda yang ada. Mana benda-benda ada? Masuk dari kata benda ada, wajib dan sebahagian mungkin jaizah. Wajibat sebahagian daripada jaizah.
wal ma'dumatu, dan nyata juga dengan bersepakat sifat pengetahuan yang satu ada di zat Allah Ta'ala tu oleh segala benda-benda yang tak ada. Mana? Sebahagian daripada mumkinat, benda-benda yang tak ada, betul tak? Dan sekalian benda yang mustahilah. Nyata-nyata tadi tu. Allah ni takluk pada kata yang kasyifu atan kasyifu tadi. Nyata-nyata tadi tu ala ma hiya alaihi. Ala ma hiya alaihi. Nyata-nyata tadi takluk pada kata tentang kasyifu ni. Nyata-nyata tu ala ma hiya alaihi, di atas barang yang ia barang tu alaihi, di atasnya aika inun alaihi. Itu adalah ia di atasnya aika inun alaihi. Gitu. Apa mana? Ai alal wajhil ladzi hiya alaihi, di atas wajah jalan yang ia barang tadi tu, ia ma tadi, asya tadi tu alaihi, di atasnya ma. Tu nyata muafakat dengan benda lah. Begitu apa? Nyata-nyata itu ala ma hiya alaihi, di atas barang hiya bermula ia al-mawjudat wal ma'dumat atau al-asya' itu alaihi aika inun alaihi. Adalah ia di atasnya, di atas ma tadi itu, barang tadi itu. Apa makna? Ai ala wajhil ladzi hiya alaihi, di atas wajah yang ia asya' ma'dumat atau mawjudat itu alaihi, di atasnya, di atas wajah, ataupun di atasnya, di atas ma barang tadi. Itu maksud muafakat dengan benda. Sebab tu kita kata pada jam pukul 8 berapa ni? 8.40. 8.40 ni kita ada di pondok. Soalnya Tuhan tahu ke tak kita tu ada di Mac Valley? Tuhan tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tapi tak boleh cakap ni kedai kopi ni su'ul adab dia panggil. Hanya fi majlis ta'lim dah boleh lah. Fi maqamit ta'lim boleh. Nak kecek kedai kopi itu tak boleh lah, haram. Kerana su'ul adab. Kerana memberi waham kata, Tuhan tak tahu. Memang ngaji sungguh tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak ada sana, kita duduk sini. Kalau Tuhan tahu kata kita ada di Mac Valley, padahal kitanya duduk di pondok, artinya bodoh lah Tuhan. Bodoh kan apa? Tahu tu tidak muafakat dengan benda. Tahu Tuhan tu tidak di atas barang yang kita ni adanya, kita tu di atasnya barang. Itu. Faham? Mana? Ni, kita duduk mana lah ni? Duduk di pondok. Maka Tuhan tahu ke tak kita ada di Mac Valley? Tak tahu. Tuhan tahu ke tak kita tak ada di Mac Valley? Tahu. Lah kata. Ya belik sikit penilai dia dah. Buat belik sikit penilai dia dah. Nyata-nyata tadi tu. Maf'ul pada kata tangkasyifu tadi. Inkisyapan akan sebagai nyata, la yahtamilun naqidha, yang tidak menerima, tidak menanggung akan lawan. Tuh, tidak menerima, tidak ditanggung, tidak menanggung. Tu an-naqidha, akan lawan biwajhin, ai biwajhin minal aujahi. Tidak menanggung akan lawan dengan satu jalan, ai min aujahi, daripada beberapa jalan. Tu tidak orang panggil tidak salah sikit pun. Itu mana gitu. Boleh tak begitu? Tak salah sikit pun. Tak ada kata tu sepatut benda begini Tuhan tahu rekod kata. Tak. Satu jalan pun tidak pernah nyata Tuhan tu berlawan. La yahtamilun naqidha, tidak menanggung akal lawan biwajhi, dengan satu jalan, ai minal aujahi, daripada beberapa jalan. Tidak tertanggung, tidak menanggung akan satu lawan pun dengan satu jalan, satu wajah daripada beberapa wajah sekalipun. Tidak. Maknanya muafakat dengan benda yang berlaku. Tu. Muafakat dengan wakil. Habis itu. Cuba tengok dalam sikit. Dia kata qaulu syarihi al-mawjudatu wal ma'dumatu tu. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan satu sifat pengetahuan yang ada di zat Allah Ta'ala. Dengan bersepakai satu sifat pengetahuan di zat Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala nyata dengan dia
oleh segala benda-benda yang ada dan oleh segala benda-benda yang tak ada. Dakhala fihi, masuk di dalamnya, di dalam kata tu al-maujudat tu lah. Situ. Tu. Masuk dalam kata benda ada tu al-ilmu oleh fa'il bagi dakhala, oleh mengetahui nafsahu akan zatnya Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala tahu tak zat Allah Ta'ala? Tahu. Nyata zat Allah Ta'ala tu dengan ilmu Allah Ta'ala. Tu. Faya'lamu bi'ilmihi ilmahu. Maka nyata oleh Allah Ta'ala tu dengan bersepakai sifat pengetahuannya Allah Ta'ala akan sifat pengetahuannya. Ya. Kerana apa sifat pengetahuan Allah ada tak? Ada. Allah Ta'ala tahu tak tiap-tiap benda ada? Tahu. Bukan setakat benda. Tiap-tiap benda ada, benda tak ada Tuhan tahu. Kalau itu Tuhan tahu tak sifat pengetahuan Allah? Tahu kerana sifat pengetahuan Allah Ta'ala ada. Tu. Allahu alimun ilmahu bi'ilmihi. Boleh kata itu. Allahu alimu, Allah zat yang mengetahui, ilmahu akan sifat pengetahuan. Allah Ta'ala tahu akan sifat pengetahuannya dengan sifat apa? Bi'ilmihi, dia sifat pengetahuan tu. Dia gitu. Apa tak? Tu. Tu. Habis itu. Kama ya'lamu bihi, seperti mana barang mengetahui Allah Ta'ala bihi dengan dia dengan ilmu, saya tahu akan zatnya. Wasaira sifati, dan akan sekalian sifat-sifatnya. Kenapa? Li'anna kulla sifatin laisat min sifatit ta'thiri. Hayalah. Karena bahawasanya tiap-tiap satu sifat tu laisat min sifatit ta'thiri. Bukanlah daripada segala sifat-sifat ta'thir, memberi bekah. Bukan. Kalau gitu memberi bekah lah. Pengetahuan Allah Ta'ala, mengetahui akan pengetahuan Allah. Tidak, tak memberi bekah. Faham tak? Beh situ. Bukan si ilmu ni takluk ta'thir tak? Dah. Takluk inkishah mutlak. Gitu. Afaqalan nazimu wa hayatuhu, dan bermula sifat perhidupnya Allah Ta'ala. Wahia, dan ia sifat hayat, sifat perhidup tu. Sifatun, satu sifat. Tu. Azaliyatun, yang bahasa sedia kala. Tujibu sihhatal ilmi wal iradati, yang mewajib akan sah pada zat Allah Ta'ala tu bersifat bagi pengetahuan dan iradat dan kudrat. Tu. Abdul Rabi' ni. Wal muradu annal ilma wal iradat wal qudrata wal iradata mutawaffiqatun alal hayati. Dan bermula maksud dengan membilakan ilmu, iradat dan kudrat ni kerana sekalian tiga-tiga ni terhenti di atas sifat hayat. Li'anna ta'alluqal qudrati, kerana bahawasanya li'anna ta'alluqal qudrati, kerana bahawasanya bermula ta'alluq bagi sifat kudrat tu tabi'un li ta'alluqil iradati, mengikut akan ta'alluq bagi sifat iradat. Wa ta'alluqal iradati, dan bermula ta'alluq bagi iradat pula tabi'un mengikut ta'alluqil ilmi, mengikut akan ta'alluq bagi sifat pengetahuan. Kalau gitu fahiyah, maka ia sifat hayat tu syartu sihhah. Tu syartu sihhah, syarat nak mengesah fima bagi barang zakarahu, yang menyebut akan dia, atau zukirahu, yang telah disebut akan dia, akan barang, wa ghairihi, dan lainnya minas sifatil ma'ani, daripada segala sifat-sifat ma'ani. Dah berhenti situ dulu lah. Wal hayatu, karena banyak topik ni. Wal hayatu, hayatu sifatun azaliyatun la ya'lamu kunha ahadun illallah wa isa bisabir ruhi kahayatina. Allah di situ dah. Hayatuhu wa qudratun iradah. Betul? Wa kullu syai'in kainun aradah. Betul tak? Wallahu a'lam.
Mana nih? Nah, ar-rabi'atu. Betul. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'atu, dan yang keempat. Ar-rabi'atu bermula yang keempat, ay minal afatil asyarati, daripada segala afat, segala penyakit-penyakit kebinasaan yang 10. Mana daripada kerana membesarkan perut, tidak menjaga perut, memperbanyakkan makanan. Apa yang keempat penyakit orang besar ke perut hidup ni? Anna fi kasratil akli, anna bahawasa fi kasratil akli, sabik bagi memperbanyakkan makanan itu hanyalah qillatal ibadati, mensedikitkan bagian ibadat. Tu memang ya. Kita banyak makan kat sikitlah ibadat. Tapi masalah sikit makan pun sikit juga ibadat. Tu kerana malah mau. Tu kerana malah tu. Bismillah. Tu tak lazim lah maksudnya. Cuma hak bagi lazimnya kalau dah banyak makan sikit ibadat. Dah. Lepas tu lazim tak sikit makan banyak ibadat? Tak lazim. Ada juga orang sikit makan malah juga ibadat. Berat ketular pula jadi dia ni. Hak bahagia makan banyak sikit ibadat, berat ke perut. Hak bahagia makan sikit tapi malah juga ibadat, hak tu berat ketular pula. Tu ni. Kembali pada nafsu lah juga ya. Tu anna fi kasratil akli, bahawasanya sabiklah bagi memperbanyakkan, di dalam memperbanyakkan makan itu, qillatal ibadati, hanyalah mensedikitkan akan ibadah. Gitu. Tuh. Kenapa tu? Ilak pada kata hanyalah qillatal ibadah, mensedikitkan akan ibadah. Fa innal insana, kerana bahawa fa ta'liliyah, fa innal insana, kerana bahawa bermula manusia itu, iza apabila aksaral aklah, apabila memperbanyaklah ia akan makan. Makan minum ia bakal ya. Tu. Sakula badanuhu, nescaya jawab bagi idza dia. Sakula badanuhu, nescaya beratlah oleh badannya. Badan manusia tu, betul tak? Bawa makan banyak berat tak gerak. Awal ni dia mau ajak ke mana? Mari kita jogging apa gila apa aku bawa pas makan ni. Mutah gelik orang. Berat dah tubuh dia. Berat badan dia. Wa walabathu ainahu. Dah. Dan menanglah ia manusia tu ainahu, akan matanya manusia. Menek mata. Mana menek mata? Ngatuk. Tak? Lapar tak dari nafas? Lapar? Tu nampak tak ngatuk gitu? Serah kalau kenyang. Gitu mata dia ni. Ngatuk. Wa fatarat ay wa dha'afat. Dan lemah dhaif lah. Wa fatarat ay wa dha'afat a'dha'uhu, oleh segala anggotanya lemah. Tu lemah tak gerak dah. Kenapa? Alalah kenyang sangat. Kena 10 pinggan nasi, tak kenyang apa? Tak mampu apa? Apa kerah, selok, paulah sawah belaka. Kenapa? Banyak makan. Jadi bukan tak boleh makan. Makan bila lah lapar. Berhenti sebelum kenyang. Tak lah, berhenti lepas kenyang. Berhenti selagi tak kenyang, selagi tu puak masuk. Tak apa lagi kita berhenti selepas kenyang. Jangan berhenti terlampau kenyang. Itu salah. Terlampau kenyang beratmu nak jeluak dah. Makan lagi. Nak jeluak, makan lagi. Boleh lagi sikit lagi. Sikit lagi. Kat ni yang kosong di sini ni.
Mampu gitu. Fala yaji'u, maka tidak datanglah. Fala yaji'u, maka tidak datanglah minhu, daripadanya, ay minal insani tadi, daripada manusia yang memperbanyakkan makan tadi tu, syai'un, oleh apa-apa sesuatu pun tak ada datang pun daripada dia oleh sesuatu apa pun. Fala yaji'u minhu syai'un, maka tidak datanglah daripadanya manusia yang memperbanyakkan makan tadi syai'un, oleh sesuatu apapun. Tak ada gapo pun hasil daripada diri dia. Wa ini jitahadah, sekalipun dia bersungguh. Tu raya. Tu raya sebelum ada istisna. Wa ini jitahadah, sekalipun dia bersungguh. Sungguh dia ni, maka banyak kenyai selok, lepas tu bersungguh nak buka kitab. Duk main gitu, wallahu a'lam. Apa gerah gitu. Wah ini syahadah sekali pun bersungguh, faham tak? Tu bahaya. Jangan. Hak moleknya kita duduk lapar kat mau apa? Dah. Duduk lapar kat mau. Masa duduk ngaji ni lah hak molek kali duduk lapar lah. Nah. Memanglah. Kalau masa duduk ngaji mula, kalau perut kenyang memang tak nampak mulut ustaz tu gerak bunyi suara pahalnya dak berkata apa, duk main lali ngatuk. Nah itu ni. Sebab tu sedap ngaji ni perut lapar sedap. Rajin, tobik pun sedap. Jelas. Cepat, mudah nak faham. Bukan terus faham. Faham ni tu hal lah laginya dak tu. Tu. Wa ini jitahadah, dan sekalipun, dan jika bersungguh-sungguhlah ia seorang yang makan banyak tu, sekalipun sungguh dia. Tapi kalau makan banyak, cerak dah, tubuh lemah, tubuh berat, mata pun mengatuk, lemah segala anggota tubuh badan. Melainkan gapo hasil? Illa tu istisna pada kata la yaji'u. Tak datang apa daripada seorang sesuatu apa pun illa, ada juga hak lagi. Tadi kata tak datang apa pun. Ada juga hasil daripada orang yang makan banyak tu, bukan dah rasa. Gapo hasil? Illa nauma. Malaikat tidur hasil juga. Bukan hasil mengaji sungguh faham kau gapo dak. Malaikat tidur nyangguk itu. Hasil juga gapo? Tidur, mampu gerak. Itu lagu tu. Ada tak sini? Lapar lakon ni kali ni. Lapar dia. Kau tak ada. Sebab tu tak ngatuk tu. Terah bawah kalau kenyang kan ngaji. Duk gitu. Tu tak hasil gapo ngaji malaikat tidur. Sungguh ni ustaz, sungguh ni gitu. Jadi tu injury kat sini. Lah kali tu mata lukis mata baru pula situ. Tu tak hasil apa pun. Malaikat apa? Illan nauma, malaikat tidur. Bandingannya apa? Kaljifatil mulqati. Kaljifatil mulqati, seperti bangkai yang dibuang, dicampur. Mulqati mana apa? Matruhati. Matruh yang dibuang, dicampur. Kaljifatil mulqati, mana seperti bangkai yang dibuang. Supaya kucing mapuh, begitu. Supaya anjing mapuh nanti di tepi jalan gitu, mapuh kena langgar kereta. Apa bangkai mapuh gitu. Orang kenyang ni supaya bangkai mapuh. Duk mana pakai jenera gitu ke. Sudah makan duduk atas kursi tu pakai duduk gitu. Kho. Apa bangkai mapuh dah. Gitu. Marah ni. Imam Ghazali ni marah ni. Walaqad qila, dan sesungguhnya dikatakan oleh orang tasawufnya, dia kata apa? Idza kunta batinan, idza apabila kunta adalah engkau itu batinan, ialah seorang yang berperut besar. Batinan tu mana azimul batni. Perut besar. Batinan, apabila adalah engkau itu seorang yang berperut besar. Batinan artinya apa? Azamul batni, boleh tak? Boleh gitu. Azamul batni, mana besar perut. Besar perut sebab apa? Min kasratil akli lah, dari sebab banyak akal, dari kerana banyak akal. Tu kalau besar perut sebab lain lah apa. Mana besar perut sebab nikah lain. Ya kalau pun nikah salah lah perut. Sebab tu kalau nak cek orang tu pernah berzina ke tak berzina, tengok di perut dia.
Pada hak tu orang tua-tua kata. Mana? Dia makan sikit tapi perut bucik. Orang tua-tua kata bukan hadis Nabi. Jangan orang kata, sudah. Gitu. Orang tua-tua kata dah tu ni. Sebabnya galik. Hukum galik. Bila orang tu nikah dia, biasa galiknya perut dia akan bucik. Dah. Jadi nak perut bucik tadi bukan sebab nikah, bukan. Sebab makan banyak. Dak nikah lagi dah. Dia mau nikah dak lagi. Dak lagi. Mana perut bucik orang lain? Kira RM10. Nah, RM10 tengah hari saja. Nah, tu ni malam dak lagi. Malam 15. Pagi 20. Padat perut bucik ni. Tu maknanya. Iza kunta batinan, apabila adalah engkau tu seorang yang berperut besar dari kerana min kasratil akli, dari kerana banyak makan. Lepas tu dia tu. Fa'udda, maka bilanglah, hitunglah olehmu. Fa'udda nafsaka, maka hitunglah, bilanglah akan diri engkau tu zaminan. Apa zaminan? Zaminan ni maknanya maradun yadumu zamanan tawilan, sakit yang berkekalan sepanjang masa yang panjang. Kalau kita nak kira kat lumpuh, stroke. Orang lumpuh ni tak siasat lalu, betul tak? Kadang-kadang sampai mati lumpuh gitu, betul tak? Lumpuh. Sebab tu orang sufi kata iza kunta batinan fa'udda nafsaka zaminan. Sedap tu. Apabila adalah engkau tu perut bucik sebab makan banyak, mu boleh tu kira dirimu tu orang lupuh tu. Mana? Tak bergerak ke mana dah tu. Tu doa segala anggota, berat mata, berat tubuh, berat habis segala benda. Tak hasil gapo-gapo wala sungguh sekalipun, melainkan hak hasil juga gapo? Tidur mampu keras, supaya bangkai hak lepas tepi jalan begitu ya. Habis gitu. Walaqad zukira an Yahya alaihi salamu anna iblisa wallahu a'lam. Ni cerita Nabi Yahya, iblis menzahirkan depan Nabi Yahya satu hari ni. Dia bawa penyakut ma'aliku wa alaihi ma'aliku ni beberapa pengait-pengait. Waktu Nabi Yahya tanya, "Wak gapo pengait tu?" Ngawik itulah syahwat. Ya aku kait anak ada tu. Dah. Wallahu a'lam lah. Sampai esok ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu min wa a'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa aqwal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa aqwal. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.